Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Datuk terangkan mengenai peranan yatim? Uh, Peranan yatim ni dia kalau ikut perlembagaan tu ialah untuk menyatukan pandangan, maknanya pandangan keagamaan tu, sebab Islam ni kan macam-macam kan, dia punya apa ni, mestilah moderate dan selaras dengan selaras dengan yang keagamaan Islam yang diadaptasi oleh Malaysia lah. Itu dia. And then peranan lebih menjurus untuk menggabungkan NGO yang juga berfungsi menjalankan kerja-kerja dakwah lah di seluruh negara dan peringkat antarabangsa. Sepanjang yang Datuk lihat, adakah peranan tersebut diaplikasikan oleh pihak yatim? Akhir-akhir ni saya nampak begitulah peranan yatim tu, sebab yatim saya rasa berjaya mendapat kepercayaan daripada sebahagian besar NGO Islam lah, tak kira daripada golongan orang Melayu itu sendiri dan juga golongan-golongan mualaf yang bekerja ke arah tersebut. Apakah hala tuju yang dinyatakan selari dengan penubuhan yatim? Saya rasa selari. Tujuan asal dengan apa yang dilaksanakan tu, saya rasa selari dengan tujuan tu. Apakah visi misi dan matlamat yatim, Datuk? Visi misi matlamat yatim ni adalah untuk dia kadang ialah dia macam, kalau kita tengok daripada awal visi misi tu dia macam berubah-ubah lah, tapi towards to the end tu dia lebih untuk sebagai penggerak utama kerja-kerja dakwah tu lah, dan di kalangan kerja-kerja dakwah tu di kalangan NGOs dan orang awam tu sendiri. Apakah wujud tempoh masa yang tertentu ke arah mencapai matlamat yatim? Ada wujud masa ke? Sebelum tu ada wujud masa tu. Wujud masa tu adalah tujuan untuk di review dari semasa ke semasa lah. Sebab kadang-kadang kita bila arah tuju tu dia tak boleh strict sangat, sebab bila perubahan itu berlaku, jadi perlu ada review yang berkenaan lah untuk melaksanakannya. Sebab bila saya tengok time masa tu, sebelum tu dia orang letak masa tu tahun 2020, sebab dia selaras dengan wawasan 2020 lah. Cuma yang the latest one tidak dimasukkan masa tu, tapi we understood that one should be 2020 lah. And then tapi saya rasa masa tu kena ada, sama ada masa tu dalam jangka masa pendek, jangka masa panjang, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Sebab revision tu sangat perlu lah, review tu sangat perlu, pencapaian dan sebagainya. Adakah program aktiviti yang dilaksanakan mencapai hala tuju yatim yang Datuk lihat sekarang ni? Aktiviti yang dilaksanakan, sebab dia bila melaksanakan aktiviti itu bergantung kepada apa kemampuan yang ada pada yatim lah, sumber-sumber yang ada, sumber-sumber yang saya rasa ada sumber-sumber yang terhad lah,
with limitation. Macam sumber tahap tu dari segi kewangan, dari segi bekerja dan sebagainya lah, dan dari segi penerimaan orang ramai terhadap yatim itu sendiri. Jadi with this limitation, saya rasa aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh yatim misalnya, dia terfokus kepada sebahagian daripada sebahagian daripada targeted klien tu. Datuk melihat adakah staf memahami tentang hala tuju yatim? Staf dimaklumkan dari semasa ke semasa, saya lihat. Malah pengurusan yang ada sekarang pun memang selalu membuat perjumpaan dengan staf-staf dan dimaklumkan hasrat yatim lah. Cuma penerimaan tu mungkin berbeza-beza dari segi pemahaman setiap pekerja tu sendirilah. Tapi dia orang faham tujuan utamanya ialah keagamaan. Apakah pencapaian sebelum ini mencapai objektif dan matlamat yatim? Capaian dari segi numbers, untuk tujuan memaklumkan orang ramai yang di mana orang ramai sedia faham akan tujuan yatim tu, saya rasa tercapai lah. Cuma kita tak ada fakta tu je lah, tapi saya rasa tercapai because orang ramai malahan melalui networking saya sendiri pun misalnya, mereka sendiri bercakap mengenai yatim dan ada memberi pandangan bahawa yatim nampak kehadirannya dan orang ramai menyambut baiklah apa-apa saja yang dilaksanakan oleh yatim. Bukan saja orang ramai, malahan syarikat-syarikat yang juga badan-badan, malahan agensi-agensi kerajaan sedia bergabung dengan yatim, menangkan yatim boleh melaksanakan program-program selaras dengan hasrat diorang juga untuk berdakwah lah. Apakah Datuk lihat yatim telah mencapai keberkesanan peranannya dalam usaha dakwah kepada masyarakat? Yatim dengan NGOs, yes. Yatim dengan kerjasama NGOs, agensi-agensi kerajaan dan lainnya. Tu saya kata tadi, dia ada limitation dia. Dia ada, dengan limitation tu, walaupun tujuan tu begitu besar, nampak begitu besar, tapi with that limitation tu, dia orang saya rasa dia orang punya hasrat tu tercapai. Apakah strategi yang dilaksanakan itu mencukupi dalam konteks sekarang? Strategi tu cukup dengan limitation diorang tu, limitation yang ada pada yatim tu. Tetapi yatim boleh lagi memperbaiki, menambah baiklah mengenai dengan strategi itu supaya lebih berkesan. Maknanya dengan peruntukan yang sedia ada dan kemampuan dari segi human resource yang ada pada yatim tu sebenarnya boleh dibuat secara lain dan lebih berkesan. Apakah usaha yatim dalam melipat gandakan dalam menyebarkan syiar Islam kepada masyarakat? Melipat gandakan usaha.
Yadim dia saya rasa dari segi kreativiti tu dia ada. With that limitation, dia bekerjasama dengan macam agensi-agensi kerajaan, menjalankan program-program agensi kerajaan tu, tetapi memasuki idea-idea Yadim dalam program-program berkenaan. Jadi maknanya Yadim dia berjaya melaksanakan programnya dengan menggunakan program-program lain yang ada di agensi-agensi kerajaan, di korporat-korporat dan di media-media lah, di mana Yadim saya rasa pandai dalam hal ini untuk memastikan program-program Yadim sebenarnya berjalan dengan banyaknya melalui program-program jawatan ataupun agensi-agensi lain. Apakah Yadim telah mencapai objektifnya dalam inisiatif dakwah kepada masyarakat? Yang tu objektif dia berdakwah tu, walaupun tu saya kata tadi, walaupun tidak ada nampak figure je, tetapi bila dia membuat siaran misalnya melalui TV, dia bekerjasama dengan TV Al-Hijrah, dan dia juga bekerjasama dengan RTM dan sebagainya, dan juga dia bekerjasama dengan utusan juga agensi-agensi lain dalam program-program yang berkenaan dengan kerajaan-kerajaan negeri dan sebagainya. Memang saya berpandangan bahawa walaupun tak ada ukuran dibuat, tapi saya berpandangan mesej tu paling kurang mesti sampai juga. Sebab sekiranya kita boleh masuk dalam siaran-siaran sebegini melalui pendengar-pendengar yang begitu ramai ataupun yang hadir dalam program tu, sikit sebanyak saya rasa mesti juga orang-orang yang mendengar dan hadir itu mendapat ilmu lah apa yang dirancang oleh ataupun apa yang disampaikan oleh Yadim dalam tujuan berdakwah. Pada pandangan Datuk, apakah perlu pihak Yadim menandatangani MOU atau MOA dengan agensi-agensi lain? Perlu ke Datuk? Saya rasa perlu, sebab macam MOA kata tadi. MOA, MOU. Sebab saya rasa perlu, sebab dia menunjukkan kerjasama. Sebab saya tengok macam dengan agensi kata ICU misalnya kan, Jabatan Perdana Menteri, ataupun Kementerian Belia misalnya, ataupun dengan member parlimen, ataupun dengan negeri-negeri dan sebagainya tu, ataupun dengan universiti misalnya. Sebab dia perlu supaya dia boleh bersama dengan agensi-agensi, because selalunya macam universiti dia ada student dia. Jadi kalau tak ada MOU, takkan dia nak masuk terus berjumpa dengan student. Dia mesti ada understanding antara universiti misalnya dengan pihak Yadim. Sebab universiti pun kena faham apa Yadim nak sampaikan, dan Yadim pun perlu kerjasama daripada universiti untuk benarkan dia masuk dan berjumpa dengan lebih selesa lah dengan pelajar-pelajar ataupun dengan pensyarah-pensyarah. Jadi saya rasa perlu ada MOU ataupun MOA itu. Untuk dari sudut metodologi, apakah setiap program aktiviti telah dirancang dengan teliti oleh pihak pengurusan tertinggi pada setiap tahun? Ada yang dirancang dengan teliti lah saya rasa.
Tapi ada juga dirancang secara ad hoc yang tidak berdasarkan kepada supporting pakar. Jadi jadi banyak program-program dia tu program tu banyak, tapi dia nampaklah program tu tapi mungkin ada tujuan masa dan sebagainya. Jadi dari segi sama ada program tu dilaksana dengan teliti dan mempunyai analisis yang cukup, yang tu rasa ada kekurangan lah. Tapi dalam masa tempoh yang singkat, perkara ni macam perlu dilaksanakan, dan saya rasa mungkin Yadim boleh buat pembetulan dari masa ke semasa lah. Maknanya dia bermula cepat. Jadi bila dia bermula cepat tu, dia lebih cepat pengalaman lah saya rasa untuk dia melaksanakan pada masa program-program pada masa akan datang. Jadi dia start awal, dia start tak kira lah asalkan start. Jadi bila dia start macam tu and then dengan pengalaman yang ada daripada orang Yadi yang memang saya rasa experience lah, sebab selama ni pun memang kerja dia untuk terutama dari segi mengumpulkan orang ramai misalnya, untuk tujuan, sebab dakwah ni selalu ada kaitan dengan bercakap, program dan sebagainya kan. Jadi dari segi tu Yadim ada strength lah, sebab dia ada kemampuan untuk dia melaksanakan program berkenaan, sebab dia pengalaman begitu lama kan. Ya. Apakah bentuk-bentuk metodologi yang digunakan oleh Yadim? Maksud metodologi ni apa? Kaedah untuk berdakwah. Kaedah untuk berdakwah ni dia bagusnya Yadim ni sebab dia untuk dia daripada dia mencakupi semua peringkat, daripada peringkat atas pengurusan tertinggi misalnya, dia tak kira sama ada you orang politik ke, ataupun politik pun dia tak kira sama ada you orang UMNO ke, you orang PAS ke, ataupun pemangkang ke kan dan sebagainya. Tapi dia mampu bekerjasama dengan orang-orang manajemen tertinggi ni, dan menyebabkan kerja dia lebih senang untuk macam mendapatkan kebenaran, mendapatkan peruntukan, mendapatkan blessing orang kata. And then dia turun and then bila dia buat satu-satu kerja tu dia lebih senang. Jadi dia juga bekerja melalui NGO. Tu saya kata metodologi itu ketika dia bergabung bersama-sama dengan NGO, jabatan kerajaan, agensi kerajaan, ahli politik, businessman, korporat, GLCs dan sebagainya. So siapa banyak yang boleh, kalau orang tu mahu bergabung dengan dia laksanakan. Saya ingat metodologi itu sangat baik untuk dia menjalankan kerja-kerja dakwah ini melalui inilah. Tapi dan dia juga menggunakan forum-forum tertentu, menggunakan panel-panel untuk support dia punya program lah. Jadi maknanya dia tidak limitkan resources dia pada orang-orang dia saja. Dia cuba dapatkan yang terbaik, penceramah-penceramah terbaik sebagai panel untuk dia berbincang dan menyampaikan dakwah-dakwah. Dan dia juga menggunakan NGOs, menggunakan universiti